guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sehari ini sahabat-sahabat semua, ya mari kita mendengar ya ucapan terkini daripada Datuk Seri Mat Sabu. Dan saya percaya pasti anda akan terkejut dengan pendedahan daripada Datuk Seri Mat Sabu ini sahabat semua, yang ramai tidak tahu kebenarannya ya apa yang dilakukan oleh ya parti PAS ini terhadap mereka, sehingga otak kepala mereka dicuci sedemikian rupa. Oh, betapa hebatnya ya mereka menyalahgunakan segala ajaran itu sahabat-sahabat semua. Dan hari ini Datuk Seri Mat Sabu membuat pendedahan dan pembongkaran. Jadi sesuai ataupun menarik untuk kita tonton bersama dalam kenyataan ataupun ucapan Datuk Seri Mat Sabu di dalam ceramah Jelajah Madani di negeri Kedah pada malam semalam. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ini yang saya ingin kongsikan kepada kita. Ceramah yang ramai yang tidak tahu kebenaran ini akan didedahkan oleh Datuk Seri Mat Sabu di dalam ceramah Jelajah Madani yang mereka lakukan baru-baru ini. Tapi sebelum itu sahabat semua, jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti. Mari kita menonton ya kenyataan ataupun ucapan sendiri daripada YB Datuk Seri Mat Sabu, sahabat-sahabat semua. Ini dia situasinya, menarik untuk kita dengar dan belajar pada malam ini dan seterusnya, menambahkan semangat kita untuk menghadapi PRN kali ini. Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis Datuk Ismail Saleh, Zamri, Suraya, mimpin-mimpin UMNO ni tak kenal lagi. Maklumlah kita berkelahi lama. Jadi semualah yang berhormat kita pada DAP, semua pimpinan daripada Keadilan Amanah DAP dan Barisan Nasional, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, ini kali ketiga dah saya mengadakan ceramah malam bersama rakan-rakan BN yang lain. Yang pertama di Padang Serai, yang kedua baru ni di Penang, dan di sini di Alok Stak pada malam ini, Alok Mengkudu. Sama Datuk Seraya pun ceramah dah. Suraya ni baru nampak lah. Kalau jumpa 20 tahun dulu kan bagus. Dulu kita camp lain ya. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita pilihan raya dah dekat dah. Kita tahu pilihan raya kita nak capai kemenangan bukan satu perkara yang senang. Kami pembangkang mencapai kemenangan mutlak pada 2018. Dan saya memanglah dilantik, diamanah jadi Menteri Pertahanan. Dan kita duk harap dia berakhir 5 tahun lah sehingga pilihan raya seterusnya. Pemimpin-pemimpin UMNO terutama sekali dalam parlimen, termasuk Nazri Aziz dan beberapa orang yang lain, kami bersedia jadi pembangkang sehingga 5 tahun yang akan datang. Tapi kita tahulah pergolakan dalaman Pakatan Harapan, termasuk kawan-kawan daripada Keadilan, admin dan rakan-rakannya bersama dengan Bersatu pada waktu itu berpecah, dan akhirnya kita tumbang di tengah jalan, bukan dengan undi rakyat. Saya waktu itu berada di Vietnam, balik daripada mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN. Balik-balik Malaysia tengok tak ada orang sambut dah. Rupanya kerajaan dah jatuh.
Sebab Tun Mahathir dah letak jawatan di atas sebab musabab yang berlaku itu. Kemudian lepas itu naiklah. Kita lihat Mahyudi Yassin memimpin sampai berlaku pula waktu itu darurat kerana pandemik ini. Parlimen digantung walaupun Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong menasihatkan supaya adakan sidang parlimen supaya kita dapat mengesahkan dia cukup bilang atau tidak sebagai Perdana Menteri. Tapi oleh kerana parlimen tergantung, tak dapat buat undi percaya atau undi tidak percaya. Kemudian diikuti pula dengan pertukaran Perdana Menteri lagi. Naik pula Ismail Sabri. Tuan-tuan tahu dalam pentadbiran bila kita tukar Perdana Menteri akan lantik menteri-menteri mengikut kehendak Perdana Menteri. Itu Perdana Menteri lah yang akan menyusun siapa yang dipikir untuk jadi menteri. Bila menteri bertukar, dia kena lantik setiausaha politik, setiausaha akhbar, pegawai itu, pegawai ini. Kadang-kadang 6 bulan tak habis lagi. Saya sekarang dah 6 bulan dah, hampir 6 bulan jadi menteri. Pegawai yang dilantik ada yang tak habis lagi. Pegawai di peringkat negeri, di peringkat ini yang kena kelulusan daripada istana, Pertuan Agong dan sebagainya. Katalah dah berjalan kerja, 6 bulan lagi tukar pula kerjaan. Apa nak jadi? Inilah kita lalui penggal yang hari itu. Pelabur mana nak datang? Seperti kata rakan-rakan kita tadi. Sebab pelabur ni bila dia nak bawa RM50 ke RM5,000 tak apalah. Kalau mereka nak bawa 2-3 bilion, dia mesti nak di antara yang dia nak lihat ialah kestabilan politik. Macam sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pergi ke China. Dalam MOU ni mutual understanding. Dah bersetuju dah pihak sana, bersetuju pihak sini. Mereka akan melabur lebih kurang 170 bilion. Oh, banyak tu. Tapi pelabur-pelabur ini tunggu pilihan raya negeri ni. Antaranya, dia nak tengok kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan ini dapat sokongan rakyat atau tidak. Kalau dia lihat pilihan raya ini, kerajaan perpaduan ini dapat sokongan lebih daripada yang dijangka, kita akan lihat pelaburan ini akan cergas lagi masuk selepas bulan 7 dan bulan 8 yang akan datang. Sebab kestabilan politik menjadi ukuran utama. Macam sekarang, siapa nak pergi melabur di Sudan? Contoh, bergaduh 2 orang jeneral berperang. Aku heranlah orang Arab ni. Apa hal perang ni? Perang dalam bulan Ramadan pula tu. Malam 27, kalau di Malaysia ni orang main mercun. Sana main merayam betul. Plastik, misil, kapal terbang, bom sana apa ni. 1 juta lebih rakyat Khartoum dan orang luar lari keluar. Kerana apa? Jeneral utama dia bergaduh dengan Jeneral Wataniah. Maka berperanglah antara dua pihak itu, menyebabkan Sudan yang miskin itu akan bertambah miskin. Saya nak sebut di sini, siapa nak melabur di Sudan? Luar sana begini. Itu perang betul. Kita pun di sini perang politik juga, menyebabkan bila satu pertukaran Perdana Menteri, dia bertukar jenteranya dan mengambil masa. Dan sekarang, Alhamdulillah, kita harap pemerintah yang ada ini, insya-Allah kekal sehingga 4,5 tahun akan datang. Sebab dari sekalian, nak maki kerajaan perpaduan, nak hentam, sila. Tak apa, tak ada masalah. Kita jadi pembangkang dulu pun kita hentam orang teruk. Itu tak ada masalah. Nak apa kata pada kita? Tapi jangan ambil tengah jalan macam Sheraton Move. Tak boleh. Macamlah bertukarnya kerajaan di negeri Kedah ni. Kalau dipilih dulu kerajaan sekarang ni memerintah, tak apa. Yang dipilih Pakatan Harapan. Tapi curi tengah jalan. Akhirnya,
dia buat macam-macam loklak untuk pertahan kerajaan dia. Sebab bukan mandat daripada rakyat. Sebab itulah kita kena belajar daripada kesilapan yang dulu. Tak kiralah keadilan ke, amanah ke, DAP ke, UMNO ke, BN ke, kejadian ini mengajar kita lebih matang untuk menerima Malaysia, membentuk kerajaan Malaysia sekarang dan pada masa yang akan datang. Hadirin sekalian, ramai rakan-rakan daripada PAS datang pada malam ini. Alhamdulillah. Di luar dah semuanya tak apalah datang. Bang Mat ni bukan orang kecil ni. Timbalan Presiden PAS. Artinya anything happen to Presiden, aku Presiden tahu. Besar. Sebarang mesyuarat dengan Pakatan Rakyat, dengan DAP, dengan semua Bang Mat terlibat. Sebab timbalan. Dan kadang-kadang Presiden tak ada timbalan ganti. Saya nak sebut di sini, hadirin sekalian, ahli-ahli PAS jangan takut untuk ubah undi. Mengundi ini parti mana pun bukan akidah. Kami ditanamkan dulu, UMNO KP ni cukup lama. Nasib baiklah jumpa saya sekarang. Kalau dulu, karena lebay-lebay ni doktrin kita, mengatakan UMNO ini bukan parti politik biasa. Dia tidak mendukung langsung perjuangan Islam. Dan mereka asabiah yang perlu ditolak. Ayat yang selalu diajar kepada kami, laisa minna man da'a ila asabiah. Bukan golongan kami mereka yang berjuang atas asabiah. Kemuncaknya berlaku peristiwa Mamali. Saya menganut pahaman itu. Sebab saya pemuda PAS. Saya ditamrin, ditarbiah oleh ulama-ulama. Adik-beradik saya di Bikan, Kedah tu. Mai pukul 5 petang, mereka tanya, ayam dah sembelih tu siapa sembelih? UMNO sembelih. Dia orang kutip ayam tu boh langgu ni, buang dalam sungai. Dan orang ramai kutip duit lain, beli ayam baru, orang PAS sembelih, barulah buat kenduri esok ni. Tu dia pahaman macam tu, nak tahu. Kami dulu. Saya kalau pergi makan kenduri, katalah kita tak tanya. Tadi orang tanya, apa makan tadi daging? UMNO sembelih tu. Terus melugai. Terus melugai. Dan di Terengganu, Tok Imam UMNO tengah duduk jadi Tok Imam Mayasak ni. Mereka usung Tok Imam tu tak tepi. Dan ganti dengan Tok Imam PAS. Sampai jadi kes mahkamah. Usung. Tok Imam tu dia tak batal sembahyang. Bukan dia bergerak, dia digerakkan. Dia dipindah. Lotang ni. Sampai peringkat itu. Nikah 2 kali. Berlambak berlaku. Angkat nikah dulu. Di rumah pemimpin PAS. Di Kuala Lumpur atau di mana. Balik kampung itu. Angkat nikah depan qadi itu hanyalah seremoni saja. Dari segi sahnya, yang akad nikah di rumah pemimpin PAS dulu. Begitulah kami didoktrin. Dulu dalam menghadapi UMNO. Tak ada pembangunan, tak ada projek, tak apa. Sebab akidah kita betul. Tuhan tak tanya, kamu menang atau kalah. Kami diajar begitu. Yang ditanya, kamu berjuang betul atau tidak. Di akhirat pula dia tak tanya, kamu menang ke dulu pilihan raya. Yang dia tanya, adakah kamu berjuang untuk Islam? Oh, macam mana kami tak semangat? Tiba-tiba hadirin sekalian, bila kita lihat perubahan dengan DAP. Dengan DAP, PAS tidak kuat bermusuh seperti dengan UMNO. Ya, saya orang dalam, saya tahu. Bahkan kadang-kalanya ada secara senyap berunding dengan DAP supaya mereka bertanding di beberapa tempat untuk membolehkan PAS menang. Seperti di Kuala Terengganu, di Dun. Minta DAP bertanding situ, tarik undi Cina, kami boleh menang di Dun itu. Dan beberapa Dun tempat yang lain. Dengan UMNO, no. Sampailah ke peringkat hadirin sekalian kita tubuh Pakatan Rakyat. Saya juga terlibat daripada awal bersama dengan parti yang diasaskan oleh rakan-rakan reformasi. Kemudian cari jalan pula bersama dengan DAP.
Sampailah ke peringkat pilihan raya tahun 2008, berlakulah kerjasama antara Keadilan, PAS dan DAP di bawah Pakatan Rakyat. Hasil daripada pakatan itu, alhamdulillah kami menang 5 buah negeri. Iaitu Perak, Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan. Mimpin PPH nampak rupanya berkawan dengan DAP ni ada harapan kita merentah. Ada harapan kita merentah. Kita tahu UMNO gelisah waktu itu. Kalau PAS terus bersama dengan DAP, akhirnya kita tahu Pakatan Rakyat akan boleh ambil alih Malaysia. Ya, sebagai parti politik, UMNO memainkan peranan. Perkara biasa. Akhirnya pecah. Yang itu, PAS mengambil keputusan berpisah dengan DAP. Pada bila 2015. Tak lama kemudian, buat keputusan berpisah dengan Keadilan. Kemudian, tak lama kemudian, saya langkau sikit ceritanya, bersama UMNO, di bawah Muafakat Nasional. Ingat tak? Masa itu Mursyid Ampah kata, bersama dengan UMNO ini adalah anugerah Tuhan. La ilaha illallah, kami kena tipu selama ni. UMNO sembelih kami tak menterkedarah. Kawan-kawan kita menikah dengan Tok Kardi yang dibuat secara sulit. Kemudian kahwin dengan daftar ni cara seremonial. Selama ni rupanya ustaz-ustaz ni tipu kita. Betul tak? Lepas tu dengan UMNO ni, rahmat daripada Allah, anugerah Tuhan. Dah pula berubah. Sebab itu daripada situ hadirin sekalian, kawan-kawan kita, adik-adik saya dalam PAS ni, beliau akan datang, jangan takut untuk mengundi calon-calon daripada UMNO. Kerana selama ini berbelas tahun kita ditipu. Sampai berlaku perpecahan dalam masyarakat. Kalau nak kata Bang Mat juga bertanggungjawab, ya, sebab saya timbalan presiden pada waktu itu. Kemudian, lepas muafakat dan bukan takat muafakat saja, pergi pejabat UMNO menyanyi lagu UMNO ni, hak janggut panjang-panjang ni. Bersatu, kita bersatu. Apa lagi itulah. Begitulah. Menyanyi lagu UMNO. Tak apalah. Tapi selama ini yang didoktrin kepada kita soal akidah inilah hal politik ni, sebenarnya mereka mempermainkan agama. Dan bila dengan UMNO, berlakulah muafakat nasional dan memerintah sekali dengan UMNO. Kemudian hadirin sekalian, bila duduk dalam kerajaan, ini perangai PAS. Judi 8 kali naik ke 22. Hampa nak jawabnya mana? Yang cakap ni menteri lah. Bukan orang kecil. 355 tak cakap langsung. Sekarang jadi pembangkang, tanya pula dalam parlimen, bila 355 nak dilaksanakan? 3 tahun duduk dalam kerajaan, mereka tak cakap 355. 35 inilah hukum ke arah nak laksanakan syariat. Sekarang cakap balik. 3 tahun dalam kerajaan, penaik judi. Tu yang mampu menang kes tu. Di antaranya perkara judi inilah. Artinya kerja mereka ni mempermainkan soal-soal agama ini. Dan ini, sekarang 355 muncul balik. Yang munculkan tu penang. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ni, kita ni bila mesyuarat kabinet, apa pun dicatat, cakap dalam kabinet itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim beritahu, semasa judi dinaikkan 8 ke 20, menteri-menteri daripada PAS tak kata apa. Seorang sebuah bangun. Dia kata, jangan memfitnah. Datuk Seri Anwar kata, aku PM, aku pegang kertas kabinet.
Ah, Artinya ada seorang pula dalam parlimen sekarang, di Parlimen Langkawi. Dia kata parlimen kita diintip. Cakap apa-apa orang luar tahu. Kena jaga. Saya kata jenis ahli parlimen apa ni? Dalam parlimen menguap baru orang tahu. Semuanya di live kan. Siapa masuk pukul berapa ke apa semua. Tahu semua. Kamera tu keliling. Tapi hak jenis sekok tu kata, parlimen kita jangan cakap tak tentu punca. Ada orang luar tahu. Lah, saya kata, hak jenis tu pemenang. Jadi, hadirin sekalian kita lihat sekarang ni. Sekarang ni kita lihat, kita kalah dulu di antaranya isu yang dimainkan, isu agama. Islam terancam. Kempen besar-besaran ni termasuk cikgu-cikgu sekolah. Ustaz-ustaz sekolah balik beritahu. Kalau Pakatan Harapan menang, maka LGBT akan diizinkan. Itu yang bercakap tu bukan orang kecil. Pesuruhjaya Pah Perak. Kempen di Pasaruh. Kempen. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, akan diizinkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Sekarang dah 6 bulan dah kita merintah. Berapa pasangan dah berkahwin lelaki-lelaki, perempuan-perempuan? Ada tak? Ada tak? Takkan orang nak undi lagi parti yang bohong macam tu? Ha? Kalau hampa nak menikah dengan darah api, dulu Kota Jakarta Pil Ustaz lah tak ada kot. Tahu. Mereka nama apa? Leha. Bila hujan turun, Saleh, jom balik, esok kita nak mukul. Baru keluar suara benak tu. Tadi leha. Ni hak muda-muda tak tahu, hak tua-tua tahu. Ni hak jenis umur ni tahu baru. Ini Kristian akan kuasai. Dan wanita-wanita di sekolah ini diarahkan semula untuk pakai skirt. Ni cikgu-cikgu ni balik berkempen. Kenapa? Islam terancam. Tu Datuk Rahim Baling tu. Apa yang dia tak bantu rakyat? Dia pakai kontainer bantu rakyat ni. Gula ke, bekas ke, minyak ke. Tambah banjir selut, dia bantu lagi banyak. Datang pilihan raya, apa orang kampung kata? Tugas bantu kami, tugas wakil rakyat. Kami tak boleh undi, Datuk, kerana sekarang Islam terancam. Ya. Sebab dia tanamkan persepsi soal Islam terancam. Dan menyebabkan anak-anak muda habis berubah. Kerana Islam terancam ini. Sekarang sudah 6 bulan. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan boleh lihat. Dan baru ni sedang berlaku dipanggil ulama-ulama besar. Daripada Al-Azhar, daripada dunia yang lain datang untuk beri pandangan-pandangan terhadap Islam. Dan Datuk Seri Anwar dari sekalian, memang kita nak buang persepsi yang ditanam ni payah. Tapi kita sebut lisanul hal dengan amal. Setelah berlalu 6 bulan, tak ada lagi perkahwinan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan secara didaftarkan, secara direstui oleh kerajaan, maka didapati kempen mereka dulu bohong. Oleh itu, semua pengundi Kedah, kita harap pilihan raya 2 bulan lagi ni, boleh mengundi ikut siapa yang kamu nak undi. Bukan pegangan kononnya. Kalau mengundi selain daripada PAS, selain daripada Perikatan Nasional, berdosa. Karena hari ini, saya sebut, mereka bermusuh dengan UMNO, bermusuh dengan kita, bermusuh dengan DAP. Dalam politik kita tak tahu, saya sebut. Mungkin 2 tahun lagi PAS hulur tangan balik pada DAP. Betul ke tak? Mungkin 5-6 tahun lagi dia hulur tangan pada keadilan.
Dengan UMNO hulur tangan dah, tapi UMNO tempih tangan mereka. Artinya politik ini hadirin sekalian. Saya sendiri dalam hidup tak sangka langsung satu hari nak merintah bersama BN UMNO ni. Saya tak sangka. Tapi apa boleh buat? Kerana pilihan raya lepas, barangkali pengajaran Allah beri kepada kita, parti mana pun tak ada majoriti. PH tak ada majoriti, BN tak ada majoriti, PN tak ada majoriti. Nak buat macam mana? Kami duduk di hotel Dorset, duduk fikir, apa nak buat ni? Kita tunggu satu demi satu. Sampai pukul 2-3 pagi, PH baru 82. PN pula, masa itu 78. 73. Kemudian lain-lain tu BN. Nak buat macam mana? Masa itulah, telefon sana, telefon sini, telefon sini. Kita duduk kerjaan apa ni? Nak gantung sampai lama mana? Tak pernah lepas pilihan raya, Majlis Raja-Raja Melayu bersidang. Yang di Pertuan Agong panggil Majlis Raja-Raja Melayu bincang. Macam mana nak buat? Mereka syorkan kerajaan perpaduan. Saya kalau tak mau ke Zahid Hamidi, tak mau kepada BN, tak jadi kerajaan lah. DAP dengan UMNO, bayangkan. DAP. Tapi dia menang pilihan raya DAP 40. Dia yang kursi yang terbanyak. Kemudian dalam nak menubuhkan kerajaan perpaduan itu, syur daripada Majlis Raja dan di Pertuan Agong diterima oleh Anwar Ibrahim. Ditolak oleh Mahyudin Yassin. Sebab Mahyudin Yassin dia dah cukup bilang pada waktu itu dengan SD daripada lebih kurang 10 orang daripada wakil rakyat UMNO. Tetapi sekarang kita dah ada akta lompat parti. Kalau tak ikut keputusan parti, dia kena buat pilihan raya semula. Ni akta lompat parti yang telah dibuat di bawah kerajaan Meh Sabri yang kita ada persepahaman. Jadi mereka kena terima keputusan parti. Parti BN bersetuju untuk bekerjasama dengan PH untuk tubuh kerajaan perpaduan. Maka bincanglah, memanglah nak ikut tak puas hati kursi, UMNO tak puas hati, Amanah tak puas hati, Keadilan tak puas hati, DAP tak puas hati. Tak puas hati ni dia minus, kalau kita kali dengan minus dia jadi plus. Kita kena faham tu dalam matematik. Bila semua tak puas hati, artinya keadilan wujud. Betul tak? Kalau satu puak yang puas hati, artinya tidak berlaku keadilan di situ. Maka bincanglah, akhirnya kita cukup melepasi 112. Bila lebih 112, Sabah dan Sarawak datang. Dan ujian kita dalam parlimen, iaitu undi speaker, kita dapat 147. Timbalan speaker dapat 148. Undi terhadap Perdana Menteri, pembangkang keluar. Tak mau undi dah. Sebab kalau undi, mestilah angka di sekitar 147 atau 148. 2/3 majoriti. Maka saya kena belajarlah. Ini kita kahwin ini di atas persetujuan bapa, ibu bapa kita. Bukan kita mengorak sendiri. Bayangkanlah tak pernah kenal lah UMNO daripada jauh. Tak kenal dekat macam pengantin. Mak bapak kira. Kita duduk sini. Bini ni orang lebu besar dekat Sedim. Tak pernah jumpa. Malam pertama tidur, beretuh kaki pun kita sorry. Padahal bini dah. Tak pernah jumpa. Dia nak mula tu memang payah. Lepas tu kalau lah kita masuk buka baju, dia kata, "Hai, sejuk ni, buka baju buat apa?" Nak mula, tak kenal lepas tu dan dia kenal dia gomoy tu, anak sebelah.
Anak sebelah. Siang berkelahi, pumpang. Tengah pak mentua apa kan? Hampa berkelahi siang. Beranak tiap-tiap tahun. Jadi malam dia berdamai. Hak berkahwin yang cara cinta ni kadang tu. Kita tengok bukanlah semua artis, tengah artis. Belanja hantaran 250,000. Hari bersandin 7 salinan. Pakai gaun, pakai kebaya, pakai ini. Berjalan pegang tangan, ada hak jenis apa di jubah, labuh sampai heret ke belakang macam Lady Diana tu. Belanja dekat 1 juta kenduri. Lepas tu tunjuk pula sarung cincin, batai yang semayang, cium dahi. Padahal cium selalu dah. Hari tu nak tunjuk, tak apalah. Nikah setahun bercerai. Kenapa? Ada mat lain pula yang mengganggu. Itu hak yang pilihan sendiri. Kadang-kala lah. Kita ni pilihan mak bapak. Mak bapak ni raja lah. Mereka minta wujud kerajaan perpaduan. Dan sekarang ni baru nak kenal satu sama lain. Saya pun duk tengok UMNO macam mana. UMNO pun duk tengok. Kita tak apalah, kita masing-masing jaga hati. Supaya UMNO jangan terluka. DAP jangan marah. Keadilan pun begitu. Sama-sama kita jaga. Dan saya berkeyakinan penuh kerajaan perpaduan ini akan bertahan sehingga pilihan raya umum yang akan datang. Kemudian dari sekalian, kita ada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jangan ambil apa dia cakap sebelum jadi Perdana Menteri. Sebab ceramah pentah ni, saya dulu sebelum menjadi Menteri Pertahanan, Allah maaf syarah, orang UMNO pun tahulah. Bila jadi menteri, orang komplain, kenapa Mamat dah ni ceramah tak sedap? Sebab bila jadi menteri, kita kena jaga setiap perkataan kita. Tambah pula, saya juga duduk dalam Majlis Keselamatan Negara. Dia Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara, Ketua Angkatan Tentera, Perdana Menteri. Ini top 5 ni. Maklumat kita dapat hak keselamatan negara. Saya nak ceramah, saya kena jaga. Sebab kita dah pegang amanah yang besar, hak keselamatan negara. Kapal ada berapa, hak mana apa semua, lantangan kita. Jadi kita nak bersyarah tu banyak pakai teks. Kalau nak keluar teks pun tak jauh. Ini setengah orang tu dia menteri besar kan, dia apa, dia bercakap mengapu. Ini pelik lah sikit. Betul kita kena faham. Betul saya kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim hampa ignorekan hak sebelum dia jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri, mesyuarat kabinet pertama, apa yang dia buat? Dia arah, saya mau miskin tegar dihapuskan tahun ini. Miskin tegar ni, noktahkan miskin tegar. Kami kata nak buat macam mana? I don't care. Berjaya atau tidak, kita kena usaha miskin tegar mesti dihapus pada tahun ini. Ini Perdana Menteri arah. Bila Perdana Menteri bercakap dalam kabinet arahan, dia itulah satu arahan. Kami kena buatlah, kena fikirlah. Nak buat macam mana? Berapa orang yang ada, kita kena cari, kena daftar. Hak Kedah ni pun kalau dah miskin tegar, kena bagi tahu. Hak miskin Papa Kedana ni lah. Supaya kita dapat bantu dia sekongkong pergi ke taraf miskin. Yang miskin tu naik ke taraf B40 kepada M60. Ini yang kita kena usaha buat. Dan dia pula kata pula, bila datang banjir di 3 negeri, Kelantan, Terengganu, Pahang. Dua-dua negeri ini pas perintah Kelantan, Terengganu. Pahang saja kita. Datuk Seri Anwar sendiri yang menghubungi Bernas, minta bantuan tambahan 60 juta. Dia kata, Hang Mat, tugas bahagi kat orang. Supaya sampai kepada semua petani. Dapatlah tambahan RM250. Kemarin, kebaya berpeluang naik kereta bersekali dengan Perdana Menteri. Dia pergi semayang di Kota Raja. Nak balik ke Putrajaya itu, naik dengan dia. Dia tanya,
Macam mana mak kedudukan penanam padi Mada? Sebab kita nak buat satu projek besar di Mada ni. Sedang berlaku perundingan. Bukan kita tengok para penanam padi miskin, kita mengeluh. Kita kena cari jalan bagaimana supaya mereka meningkatkan ekonomi. Betul ke tak? Di antaranya, bila saya pergi melawat Skincan, saya tengok penanam padi Skincan ni mereka dapat sampai 10 tan per hektar. Kalau lemah yang ada, kadang-kadang turun sikit 7 tan. Kita di Mada ni di sekitar 5 tan, 4 hingga 5 tan. Alright guys, itu dia antara ucapan yang diberikan oleh Datuk Seri Mat Sabu, sahabat-sahabat semua. Banyak pendedahan yang diberikannya, khususnya ketika beliau ya bersama dengan Parti PAS ya, bagaimana parti itu menggunakan ajaran yang salah ya dengan pelbagai ya lagi sahabat semua untuk menghalalkan perkara-perkara yang haram sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan kita semua melalui pendedahan ya di dalam ceramah Jelajah Madani di negeri Kedah ini sahabat semua. Memang terbaik ya bagaimana Datuk Seri Mat Sabu mengongsikan pengalaman beliau bersama dengan kepimpinan Parti PAS sebelum ini. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih bagi yang mendengar dan bersama dengan Alright Napa Channel. Jadi sampai di sini saja kongsian ataupun kita mendengar ucapan daripada Datuk Seri Mat Sabu. Kita akan cuba ya beri maklumat-maklumat terkini ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa menyokong, dan yang belum sokong itu Anda boleh beri sokongan dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Alright, so izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.